Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat saya laksanakan sekali lagi FB Live. Seperti yang saya umumkan semalam, saya akan buat satu lagi FB Live hari ini, hari Jumaat, jam 2.10 petang. Saya nampak ada 2 mata yang memerhati. Okey, 3. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya. Berkemungkinan anda orang yang sama dalam FB Live sebelum ni. Terima kasih. Kalau anda orang baru pun selamat berkenalan dan selamat untuk sama-sama kita menimba ilmu insya-Allah. Okey. Maizatul Adnan. Okey. So mungkin awal ni saya boleh sebut lepas ni ramai-ramai dah tak tersebut dah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, sebelum tu sekali lagi terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya ketika live ini ataupun mungkin selepas ini. Sebab untuk anda yang sekarang ini bersama dengan saya, anda sebenarnya bersama dengan page saya bernama Bersama Suzana Ghazali. Kalau anda perasan, okey. Page ini namanya Bersama Suzana Ghazali, iaitu akaun FB saya yang keempat. Saya ni tamak. Saya ada 4 akaun FB, 2 akaun peribadi, maksudnya akaun profile, okey, dan 2 lagi akaun page. Dan akaun page Bersama Suzana Ghazali ini saya wujudkan khas untuk adakan FB Live. Jadinya, kalau anda yang baru mengikuti saya, anda boleh ikut saya di FB ini Bersama Suzana Ghazali, ataupun boleh juga ikut page saya satu lagi, Suzana Ghazali, Perunding Psikologi Keluarga dan Guaman Syar'i. Okey? Poin dia, mana-mana page yang anda ikut, okey, takkan ada masalah sebab saya akan masukkan ataupun update pengisian yang sama. Cuma yang berbeza adalah kalau buat live pada masa tertentu, saya gunakan page ini Bersama Suzana Ghazali. Nanti dah habis live, saya akan copy masuk juga dekat FB saya yang lain. Okay? So, insyaAllah takkan ada yang tertinggal. Alright? Okay, so untuk hari ini, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita berkaitan nafkah tertunggak, okay, saya sebenarnya tadi selesai sesi saya yang kedua. Okey, sebelum Zuhur, saya dapat berita seorang kawan saya, okey, kenal daripada Facebook, okey, kemudian saya dah ikutlah dia punya perkembangan dan kami sama-sama, saya pernah bersama dengan dia menerusi bisnes Sugar Bomb. So, kalau kata anda yang dah ikut saya sebelum ni, saya pernah berniaga minyak wangi Sugar Bomb atas akaun anak saya, Yuni Syafiqah, okey, menggunakan nama Unika SG, tapi saya dah lama tak terikut. Bila anak saya pun dah kalut, saya pun dah tak terikut, okey, tak terbuat, alright, okey. Dan sejak itu kami dah tak berhubung, jarang-jarang berhubung, okey. Dan malam tadi selesai saya respon WhatsApp klien, masuk sekejap ke Facebook, saya dapat info yang dia kritikal asbab COVID. Dan tengah hari tadi, selesai sesi saya dengan klien yang kedua, saya dapat info dia meninggal pagi ni. Jadi, kita ambil sama-sama ruang sekejap. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Sheila Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Walaupun kami tak rapat, maksud saya tak selalu berhubung, tapi hubungan itu boleh dikatakan agak mesra, okey. Moga arwah tenang di samping para solihin, insya-Allah, amin. Baik. Berbalik kepada topik kita, okey, sebelum tu ada pesanan penaja sikit, nak kontrol balik emosi, okey. Ada pesanan penaja sikit, okey, untuk anda yang baru mengenali atau mengikut saya dekat Facebook ini, okey. Saya memang takkan bagi komen dekat Facebook, okey, sebab banyak dan memang saya beritahu saya tak sempat. Saya setiap hari saya ada 3 sesi dengan klien, okey, dan setiap sesi adalah 90 minit.
Jadi ruang masa yang tengah-tengah tu dengan sibuk ngurus anak semua kan. Okay, so memang saya begitu siap-siap. Saya memang bukan orang yang akan respon dekat Facebook. Jadi kalau anda ada apa-apa isu yang mahukan bantuan daripada saya, okay, boleh terus berhubung dengan admin di talian 0132477885. Anda boleh gunakan 3 bentuk temu janji yang saya sediakan, dan untuk hari ini sebenarnya bermula daripada minggu baru ni, berapa bulan saya tak ingat dah. Minggu baru ni, okey. Dan yang saya ingat, okey, berapa bulan aku perlu dah, okey. Dan yang saya ingat, okey, Selasa baru ni, Allah Tuhanku, Selasa baru ni kot, okey, 3 bulan sebenarnya, okey. Saya ada bagi diskaun, okey, untuk semua sesi temu janji. Ada jimat penjimatan dekat situ, okey. Dan diskaun itu akan tamat selewatnya 9 hari bulan. Okey, maksudnya hari bila? Hari Selasa minggu depan ni. Kan apa? Tengok baliklah 9 hari bulan, okey. 9 hari bulan itu adalah hari terakhir. Maksudnya bermula daripada 10 hari bulan akan balik pada kos biasalah, charge biasa, okey. Baik, dan walaupun ada pengurangan charge untuk sesi tersebut, tapi hak anda sebagai klien, maksudnya anda berhak untuk berkomunikasi dengan saya masih sama. Kalau through Google Meet ataupun phone, sesi masih lagi 90 minit. Dan selepas sesi Google Meet ataupun phone, anda boleh untuk berhubung dengan saya menerusi WhatsApp tanpa had juga. Dan kalau kata anda bayar untuk sesi WhatsApp pun sama, okey. Anda akan terus boleh WhatsApp dengan saya pun tanpa had. Sepanjang hayat, selagi Allah masih simpan, masih berikan saya bernafas, okey? So simpan je nombor saya, anda boleh kontak saya. Cuma tolong tanya untuk kes anda sajalah. Jangan korang sekali kes jiran, kes pupus papat, kes anak kan. Kusialah kakak kan. Akak tak kenakan jam mahir pun kan. Alright, okey. So berbaik pada topik, okey, tak payah banyak cerita, okey. Berbaik pada topik. Nafkah tertunggak hari ni sebenarnya, okey. Nafkah tertunggak, kenapa saya pilih topik ini, okey? Kebelakangan ini banyak juga sebenarnya saya dapat isu yang berkaitan dengan nafkah tertunggak, dan benda ni lebih kurang, benda dah lama, okey, tapi mungkin, alright, dan saya pun pernah dah share sebelum ni, tapi hari ni saya fokus terus untuk topik ini sebab nak bagi pendedahan dan info untuk anda dekat luar sana, khususnya untuk isteri. Ampun, maaf lah cik abang semua saya ni wanita kan, lebih fokus pada wanita lah, sebab lagi pun hak nafkah ni adalah hak wanita, tanggungjawab suami yang merupakan hak seorang isteri. Okey, so baik. Sebelum tu, apa maksud nafkah? Okey, nafkah ni maksudnya adalah, okey, segala keperluan isteri dalam kemampuan suami. Okey, bila sebut keperluan tu, tertolaklah yang bukan keperluan. Apa contohnya? Kok tiba-tiba isteri kata, abang, seronoklah tengok jiran tu kan, dia punya gelang ni abang. Oh, kau kan. Kalau suami tu nak bagi dan berkemampuan, tak ada masalah. Boleh. Jangan pula saat lagi bila suami kata, alah, abang tak ada duit. Abang tak tahu abang kena bagi juga, ini nafkah isteri tau. Itu salah. Salah, okey? Gelang emas itu bukan nafkah, bukan bentuk nafkah. Nafkah tu keperluan, sediakan tempat tinggal, makan, minum, pakaian luar, pakaian dalam, kau faham? Hatta kalau contoh hak yang lapik tiap bulan, kau faham tak? Hak lapik tiap bulan tu, kalau orang dulu kan, saya ingat dulu kecil-kecil, kalau beli bungkus dengan plastik, dengan kertas surat khabar. Sebab malu. Sekarang tak payah dah. Iklan penuh segala benda dia buat dekat. Orang dah tahu dah, okey? So, hak tu pun, okey, suami yang kena biaya, kau faham? Jadi, itu adalah keperluan isteri. Termasuk kalau kata ada anak, suami atau ayah tadi, lelaki tadi pun kena biaya anak-anak dia. Okey? Dan poin dia pula dalam kemampuan. Maksudnya sekarang ni, sebab itulah kalau anda yang dah memilih tu tak apalah. Alright, jangan duk pilih lain pula. Maksud saya, kalau anda yang dah bersuami,
Tapi barulah tahu sekarang ni, oh rupa-rupanya tanggungjawab suami semua ni. Tapi aku dah pilih suami hak yang biasa-biasa aja. Hak yang gaji dia mungkin rendah daripada kita, kan, alright? Habis tu macam mana? Redha je lah, dah kau pilih dia. Yang penting dia buat tanggungjawab dia. Okay? Jangan pula saat lagi, tak nak lah, nak cerai, nak pilih hak lebih kaya sebab nak bagi tanggung semua. Kau jangan. Okay? Tu tak boleh. Sebab anda dah pilih. Kalau suami anda itu dah bagi tanggungjawab, dah buat tanggungjawab dia, walaupun gaji dia kecil, tapi dengan seadanya yang dia ada, dia dah bagi untuk anda, fine. Dia dapat tanggungjawab dah. Tapi kalau hak yang gaji besar pun, kalau tak buat tanggungjawab dia, tak bagi nafkah yang sewajarnya, alright. So ini baru dia namakan tadi nafkah tertunggak. Plus, hak ni isu biasa bab nafkah. Kalau hak tak bekerja tu, kau sendirilah. Kan, aku tak nak cakap banyak dah. Kalau kau simpan lagi tak bekerja tu, kau sendiri. Alright? Okay, tu tak nak cakap dah. So, berbalik pada isu tadi, okay. Nafkah adalah keperluan dalam kemampuan suami. Dan dalam kemampuan suami ni pula, okay, ulama mengambil kira kemampuan itu adalah dengan syarat si suami tadi berusaha sedaya upaya tanpa aniaya diri sendiri. Kalau kata contohlah kan, okay, saya ada klien, dia bagi tahu suami dia tak suka kerja dengan orang. Okay, so memang ada jenis orang yang tak suka kerja dengan orang. Okay, so dia pun bekerja sendiri. Apa kerja dia? Dia berniaga air. Okay, berniaga air, alright. Ini kita tak cerita bab pandemik ke sekarang ni, isu sekarang ni, ekonomi lain cerita. Okay, kita cerita biasa. Okay, so ini kes lama juga sebenarnya. So suami dia berniaga air, alright. Walaupun yang nak sediakan air, segala air gula, apa semua, air balang semua tu isteri yang sediakan. Okay, tak apalah, alright. Orang kata tolong menolong, apa salahnya kan, alright. Okay. Tapi, yang menjadi masalah besarnya adalah, suami dia berniaga air di depan rumah mak mertua. Maksudnya mak suami. Dia orang ni lepas kahwin, suami ajak duduk dengan mak mertua dia. Okay, duduk dengan mak mertua. Berniaga air depan mak mertua. Okay. Dah tu pula, rumah mak mertua dia tu dekat ujung kampung. Kau faham? Maksudnya lepas daripada rumah mak dia, jalan mati. Tak ada orang dah. Kalau orang nak pergi, nak lalu depan rumah mak dia tu, nak pergi rumah dia lah. Habis tu takkanlah orang datang rumah kau nak tanya kau nak beli air ke? Tetamu kot kan? Kan? Bila isteri dia komen, suami dia sebut apa? Abang dah usaha dah. Tak ada rezeki nak macam mana? Betul lah usaha. Kalau kau berniaga air kan dekat ujung kampung, mana dia customer nak pergi cari? Faham? Kau faham? Jadi itulah dimaksudkan. Kemampuan tadi mesti dalam usaha yang semampu mungkin dengan syarat tidak aniaya diri sendiri. Okey, sebab contoh saya ada kes satu lagi, suami yang usaha sungguh-sungguh, isteri ni pula dia punya orang kata high maintenance kan engkau, right? Okay. Suami nak usaha sungguh-sungguh, balik kerja daripada kerja penjawat awam habis pukul 5 lebih, rehat sekejap. Lepas maghrib tolak pula stall burger, meniaga burger, okay. Dah sampai pukul 11.30 tutup meniaga burger, tengah malam pergi pula bengkel kawan, tolong baiki kereta. Biasa habis pukul 3, 3.30, okey. So balik rumah rehat sekejap, tidur, bangun pagi 6.30, pukul 6, rehat apa siap-siap pula baru pergi kerja. Okey. Ini suami yang berusaha sungguh-sungguh untuk penuhi hasrat isteri. Dan satu hari, suami tu rasa tak sihat. Suami tu rasa, kau bayangkanlah, dia cuma rehat, balik kerja katakanlah pukul 5 sampai pukul 6. Kan? Nak meniaga burger lepas maghrib. So kalau nak meniaga burger lepas maghrib, mesti awal-awal tu dah ready dah dengan potong sayur lah apa semua kan. Aku tak meniaga burger pun aku tahu juga burger macam mana kan. Okay? Alright? Okay? So dah tolak, dah lepas maghrib tolak stall burger. Bayangkan. Okay? 11.30 tutup. Tutup selesai sama mungkin pukul 12. Pukul 12 dah pergi bengkel pula. Kerja bengkel dengan skala, tahu kerja bengkel kan? Okay, pukul 3.30 balik. Sampai rumah pukul 4. Rehat 2 jam tidur. Paling lama lah 6.30. Okay, kata bangun. Siap pergi kerja pula. Satu hari dia cuma rehat 2 jam, 3 jam tu je. Sampai satu hari,
Dia memang tak larat sangat. Okay. So kebetulan yang bengkel tadi kawan sendirilah. Kawan pun tolong kan. Dia tahu lelaki ni nak cari duit kan untuk keluarga. Kawan dia tak apalah, kau balik lah. Maksudnya lebih kurang pukul 2 lebih. 2 pagi lebih kan. Dia kata kau balik lah. Dia kata kan, tapi kau balik. So kawan dia kata kau balik. Tak apa, kau balik, kau rehat. So dia balik. Dia balik, orang dah tak larat orang pernikahan. Dia balik-balik macam bengong-bengong. Dia perasan ada motor dekat luar rumah. Okay. Tapi, yelah kepala otak tu dah macam tak berapa nak betul, tak cukup rehat kan. Okay, so dia petik gas, dia masuk bilik. Dia masuk bilik isteri dia tengah berpelukan dengan seorang lelaki kat atas katil. Okay. Alright. So ni tak tahu nak cakap lah, isteri tak bersyukur ke apa. Tapi nak cerita kata, tanggungjawab suami bukan sampai macam tu. Aniaya diri kenapa? Kurang rehat. So walaupun isteri mempersoalkan pasal apa, tak cukup ruang masa ke, so ini bukan ambil ke banyak kesan dia. Sebab tu Islam itu adil. Kalau isteri anda dah pilih suami yang biasa-biasa, maksudnya anda tahu kalau aku kahwin dengan lelaki ni, okey, aku memang kena tolong dia dalam apa urusan rumah tangga. Tak apalah. Tolonglah. Tapi tolong dengan dia dulu. Faham? Maksudnya kena gunakan dulu duit suami yang tak cukup baru anda tolong. Itu maksud tolong. Yang menjadi masalahnya bukannya tolong, dia kongsi-kongsi kemudian faham? So itu yang akan jadi isu masalah besar. Isu ke depan. Sebab tu kalau tolong yang betul-betul, takkan ada masalah. Okey? Dan masa yang sama juga, kalau kata contoh anda dah terima suami anda, okey, yang seadanya, anda kena tolong juga dia. Kalau kata part-part yang dia tak cukup ke apa-apa, boleh tolong. Nak catat sebagai hutang pun boleh. Tapi biasanya yang saya nampak, kalau masing-masing redha, Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah. Dan kadang-kadang memang ada Allah kurniakan rezeki kepada isteri itu lebih untuk dikongsikan dengan suami. Dengan syarat masing-masing masih buat tanggungjawab yang sepatutnya. Okey? Jelas Alright. Okey, so keperluan dalam kemampuan. Itu maksud nafkah. Okey. So, apa pula maksud nafkah tertunggak? Okey. Nafkah tertunggak ini maksudnya jumlah yang sepatutnya suami biaya dalam keperluan rumah tangga, tapi jumlah tersebut tak ditunaikan selayaknya. Sebagai contoh, campur semua kos bulanan, rumah, bil elektrik, bil air, makan minum, susu anak, diaper, segala benda lah semua kan, okey, dengan anak ni semua, okey. Katakanlah keseluruhan adalah 4,000 sebulan, contoh. Suami hanya keluarkan mungkin 2,500 atau 3,000. Okey, jadi 1,000 isteri kena backup. Okey. Yang 1,000 itulah, okey, yang 1,000 itulah boleh diklaim sebagai tertunggak sebab suami tak bayar. Dan kalau suami berkemampuan untuk bayar, dia tak bayar, itu yang paling utama dinamakan tertunggak. Sebab kalau contoh suami memang bagi setakat yang dia dah keluarkan, memang itu je dia ada, tak boleh minta lain dah. Kau nak kuat ke mana lagi dah, tak boleh dah. Okey, alright. Tertunggak ke depan sebut tadi berjadi hutang. Dan biasanya kalau tidak ada masalah dalam rumah tangga, paling penting tidak melibatkan orang ketiga, isteri takkan komen. Okey, so fokus saya hari ini adalah, okey, untuk anda yang satu, suaminya bekerja dan berkemampuan. Dan yang kedua, dalam masa yang sama bekerja berkemampuan tadi tak bagi nafkah. Minta dah, suruh minta tak. Dah minta dah tapi dia tak bagi, cakap tak ada duit. Kan? Tapi tahu-tahu je, boleh beli barang kat orang lain. Satu kes saya hari ni. Wah. Kes saya hari ni dia tanya kat saya. Kak Su, kalau saya beritahu Kak Su, mesti Kak Su gelak. Kenapa? Cakap dia, saya jumpa resit suami saya beli hadiah untuk perempuan tu. Akak pun kan, okey, hadiah apa? Kan? Tak terasa nak gelak pun sebabnya dah macam-macam benda dah aku jumpa kan, okey? So dia kata apa? Kak Su, suami saya belikan tu alat hak cerah-cerah bahagian celah-celah tu. Tak faham? Alat untuk bagi cerah-cerah kat bahagian celah-celah. Tu je lah aku cakap. Okey? So saya kata kat dia, akak dah pernah ada klien, dia cerita,
Suami dia belikan bra dengan seluar dalam dekat awek dia. Dekat isteri tak beli pun. Kan? So, okay. So, kalau dekat orang lain dia boleh beli, dekat anda dia tak beli. So, claim dah tertunggak. Ni masalah dia, okay. So, point dia, suami itu bekerja, suami itu berkemampuan, tapi dia kuduk lah. Dia berkira ke, dia tak nak bagi ke. So, inilah yang disebut tadi. Anda perlu untuk melangsaikan kehendak ataupun keperluan anda itu sendiri. Maka itulah dimaksudkan dengan nafkah tertunggak. Okay, cuma, kalau dalam perkahwinan, anda tak boleh claim nafkah tertunggak selagi anda tidak failkan untuk kes nafkah. Perintah nafkah. Untuk isteri, anda boleh failkan perintah nafkah isteri dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya kalau suami tu kedekut, suami tak nak bagi nafkah, suami berkira, anda boleh failkan walaupun dalam tempoh perkahwinan. Jangan tunggu nak cerai. Cerai cerita lain, okey? Dalam tempoh perkahwinan pun boleh failkan untuk perintah nafkah. Dan untuk anda yang sekarang ini berdepan isu suami abai tanggungjawab nafkah, anda mesti failkan kes untuk perintah nafkah isteri dan kalau ada anak, perintah nafkah anak sebelum anda ambil keputusan nak bercerai. Kalau kata contoh, dah bersabar 5 tahun ke 10 tahun, 20 tahun, satu kes tadi, kes kedua tadi sebut tadi, dah 34 tahun ke tadi mana? Tak ingat dah, zaman 34 tahun saya ikut. 35 tahun kahwin. 35 tahun kahwin, suami bukan jalan-jalan, suami bersyarah kan? Minta duit kena marah. Asal minta duit kena marah, dialah yang menanggung diri sendiri dengan anak semua. Okey? Tiba-tiba dapat tahu, dah 8 tahun kena madu. Tak apa? Kan, okey? So, point dia, kalau kata suami anda bekerja, suami anda sepatutnya berkemampuan, okey. Dia memang cakap tak ada duit. Alright, so kau jangan cakap dia. Kau pergi ke mahkamah, kau filekan untuk perintah nafkah, okey. Sebab kalau ditakdirkan berlaku perceraian, lepas dah cerai, perintah nafkah yang dah ada sebelum cerai tadi, anda boleh claim untuk nafkah tertunggak. Kalau tidak ada perintah tersebut semasa tempoh perkahwinan, berlaku cerai, anda dah tak boleh mohon untuk perintah nafkah tertunggak. Dulu boleh, dulu boleh hakim akan pertimbangkan, tapi dah 6 tahun macam ni lebih kurang, daripada 2015, hakim dah tak bawa kes. Minta maaf. Kalau kata ada lawyer yang nak bawa juga, biasanya memang akan difailkan, tapi bila bawa ke mahkamah akan jadi isu. Payah nak lulus. So dah buang masa, buang duit. Okey? Sebab hakim akan minta. Dan kalau ikutkan pun masa nak filekan tu pun, pegawai dekat mahkamah, pegawai kaunter akan minta mana perintah nafkah semasa perkahwinan. Kalau tak ada perintah nafkah semasa perkahwinan, tak boleh file nafkah tertunggak. Jadi kalau untuk anda yang sekarang ni mungkin geram sangat-sangat dah kan, dan suami anda gagal tunjuk nafkah, sabar kejap dulu. Dah lama kau sabar kan? Bertahun kau sabar kan? Sabar sekejap je lagi. Pergi dulu filekan untuk kes perintah nafkah. Dah dapat kes perintah nafkah, kau nak file pun up to you. I tak kisah. Okay? Alright. Itu untuk nafkah dalam perkahwinan dan kalau berlaku cerai. Kemudian, kalau berlaku cerai. Ini pun ada berlaku. Berlaku cerai, anak dengan isteri, dengan ibu, dengan mak. Kemudian mak tak filekan untuk perintah nafkah. Maka mak yang biaya. Sampai satu peringkat baru nak filekan. So contoh, katakanlah berlaku cerai 2019. Bulan 1 2019. Kemudian hari ni, anda tengok saya bersiaran langsung hari ni kan. Baru tahu boleh tuntut rupanya kan. So anda sekarang dah tahu, anda filekan lepas sesi kita ni, filekan untuk perintah nafkah anak anda. 1. Perintah nafkah maksudnya perintah nafkah anak tersebut mulai hari ini dan ke depan untuk hari-hari yang akan datang. So untuk yang semalam sehingga bermula daripada cerai hari itu bulan 1 2019 dah dekat 2 tahun lebih ni kan. So 2 tahun lebih itulah dikira sebagai nafkah tertunggak untuk anak anda. Ini boleh file.
Yang ni walaupun tak ada perintah sebelum ni boleh file. Maksudnya anda filekan file nafkah tertunggak, bagi tahu sepanjang daripada cerai, daripada bulan 1 2019, anak dengan anda, sepanjang tempoh tu juga ayah dia tak bagi nafkah, anda yang biaya nafkah anak, so anda minta nafkah tertunggak mulai bulan 1 hari tu sampai ke hari ni. Untuk hari ni pula, filekan untuk akan datang. Okey? So clear Itu nafkah tertunggak untuk anak. Plus, satu lagi yang boleh jadi tertunggak, sebab apa? Kalau berlakunya poligami. Kan? Okey, kita sebut juga. Okey, tapi poligami yang ikut prosedur lah. Sebab kalau anda filekan kes permohonan poligami, biasanya memang akan ada hak untuk isteri ataupun isteri-isteri yang ada. Maksudnya sekarang ni kalau contoh isteri pertama nak kahwin yang kedua, hakim akan tentukan dah hak isteri yang pertama apa, kemudian anak-anak apa, yang kedua apa. Okey, so dah ada hak tersebut. Okey, kemudian umur 18 tahun. Okey, jadi saya jawab nanti okey. So bila kata dah filekan kes poligami, dah keluarkan perintah, okey, kemudian berlaku pemungkiran perintah tadi. Sebagai contoh, hakim katakan dalam perintah poligami, kalau kata contoh untuk isteri pertama bayar 1,000, untuk anak-anak 1,500. Kemudian kalau contoh kata untuk isteri kedua mungkin 1,000 juga. Okey. Dan ketika meneruskan perkahwinan, ada kes hak yang pertama diabaikan. Ada kes hak yang kedua diabaikan. Bukan salah perempuan lah ni, salah lelaki tadi kan. Okey, so hak yang diabaikan tadi, contohlah isteri pertama, hak sepatutnya bayar 1,000, hak yang anak 1,500, dia bayar 1,500 je. 1,000 terhutang. So yang terhutang itulah jadikan tertunggak. Sama juga kalau isteri kedua. Sepatutnya dapat 1,000 pergi 500 je. Tak apa 100 je kan. So hak tak cukup itulah difilekan sebagai tertunggak. Okey? Clear Jelas Alright. Okey. So berapa banyak perasaan tadi ada soalan Anak untuk 18 tahun je kan. Bawah 18 tahun. No. Okey. Ini kena faham Nafkah untuk anak adalah tanggungjawab ayah. Kalau anak perempuan, sehingga anak perempuan tersebut kahwin. Kalau anak lelaki, sehingga anak lelaki tersebut bekerja. Cuma amalan hari ni, anak perempuan pun dah bekerja. Maksudnya, mudah cakap, ayah bertanggungjawab untuk biaya nafkah anak sehingga anak itu mampu untuk biaya diri dia sendiri. Kalau contoh, ikut sekarang ini, di Malaysia kita, umur 18 habis SPM. Kan? So, kalau ada yang lepas SPM, dia dah bekerja, okay, fine. Ayah dah tak perlu tanggung. Tapi, kalau 18, dia masih lagi belajar. Kalau dia kerja pun untuk tampung dia belajar. Okey. Maksudnya, ayah tadi dah abai tanggungjawab. Ayah tetap kena biaya anak yang lebih daripada umur 18 tadi. Segala makan minum dia, belajar dekat kolej ke, belajar dekat IPT ke, rumah sewa ke. Itu semua atas ayah. Dan untuk anak yang lebih 18 tahun, mesti anak itu yang filekan kes di mahkamah syariah sendiri ataupun bersama dengan ibu. Kalau anak bawah 18 tahun, ibu boleh filekan. Maksudnya sebagai contoh, okay, nama saya Suzana, saya filekan untuk anak sekian umur. Okey, bawah 18 tahun. Tapi kalau ada anak yang umur 18 tahun ke atas, okay, contoh anak saya yang sulung sekarang 19 tahun, okey? 18 tahun lah, anak saya 18 tahun, okey? 19 tahun, okey? So, nama saya sebagai plaintiff pertama, nama anak saya yang 18 tahun plaintiff kedua. Faham? Jadi boleh buat bersama dengan ibu ataupun anak tu seorang-seorang dia. Nama anak yang umur 18 tahun tadi, kemudian ayah dia sebagai pihak lawan. Itu boleh. Poin dia, umur 18 tahun mesti file sendiri. Bukan kata terhenti nafkah anak ketika 18 tahun. Ini kena betul Kena fahamkan betul-betul. Sebab memang ada bila kata sebut nafkah, sampai 18 tahun berhenti. No. Bila umur 18 tahun, selagi anak itu tak boleh biaya diri sendiri, maka atas ayah. Cuma, nak dapatkan hak tersebut, anak tadi kena filekan sendiri atau filekan bersama dengan mak. Mak tak boleh filekan bagi pihak anak dah lebih umur 18. Clear Alright? Okay? Boleh.
Okey, kalau nafkah tunggak dah lebih, boleh. Liza Isaudin, nafkah tunggak kau dah lebih berapa? Okey, dia tak ada tempoh. Dia tak ada tempoh, asalkan dah contohlah, okey, dah selama ni tak pernah buat ke, tiba-tiba hari ni baru tahu sebut ni kan. Boleh tuntut, tak ada masalah apa-apa. Cuma anda kena buktikan saja. Buktikan apa? Okey. Nak buktikan, right? Ramai yang inform Ramai yang bila inform dengan saya, macam mana nak buktikan kata dia tak bagi nafkah? Kau tak payah buktikan dia tak bagi nafkah. Macam nak buktikan? Tak boleh. Yang perlu anda buktikan dekat mahkamah adalah sepanjang tempoh dia tak bagi nafkah tersebut yang anda nak claim sebagai nafkah tertunggak, anda yang biaya diri anda sendiri atau anda biaya diri anak anda. Gaji anda sesuaikan dengan perbelanjaan, anda buat part time ke apa ke, itulah bukti anda menanggung diri anda sendiri. Nanti dialah jawab, dialah buktikan dia bagi ke tak, bukan anda. Bukan anda yang perlu buktikan dia bagi atau tak bagi. Anda hanya buktikan anda biaya diri anda sendiri dengan pendapatan anda atau biaya anak anda. Jelas? Clear? Alright, okay. So, macam mana dapatkan hak ini dalam perundangan? Okay, dah jelas tadi kan? Okay. Hak dalam perundangan untuk ibu, untuk isteri, okay, mahkamah memang sediakan. Saya sebut tadi, dalam perkahwinan boleh filekan untuk perintah nafkah. Kalau berlaku cerai, filekan untuk perintah nafkah tertunggak. Okay? So, kalau dah ada filekan, okay, tapi tak berlaku. Okay. Perkara pertama yang anda kena jelas, okay, kalau contoh kata anda dah filekan kes di mahkamah, khususnya untuk yang bercerai. Dah dapat dah perintah yang banyak kat saya, mahkamah dah bagi tahu dah, maka dia kena bayar RM1,000 tapi tak bayar pun. Okey, tunggu 2-3 tahun, tak kena penjara pun. Kena ingat bila mahkamah keluarkan perintah, contoh pihak defendant atau ayah dikenakan untuk bayar sekian-sekian jumlah. Okey, dia tak bayar. Mahkamah takkan terus penjarakan dia macam tu je. Okey? Yang anda dapat perintah awal tadi tu, itu adalah perintah untuk pelaksanaan. Bila dia tak tunaikan, kau jangan tunggu lama. 3 bulan je cukup. 3 bulan je bagi masa. Contoh katakanlah perintah bulan lepas. Bulan ni tak bagi, minta. Bulan kedua beritahu, kalau kau tak bagi juga, aku filekan penguatkuasaan perintah. Dia tak buat juga. Masuk bulan ketiga, pergi ke mahkamah sekali lagi, bawa salinan perintah yang anda dapat tadi. Begitu dengan pihak mahkamah, saya nak filekan untuk perintah penguatkuasaan. Maksudnya, perintah yang dah ada sebelum ni, yang saya sebut perintah pelaksanaan tadi, nak kuat kuasakan pula. Bila mahkamah dah benarkan kuat kuasa, maka ketika itulah baru orang tu boleh kena denda ke, kena penjara ke. Faham? Dia kena ada step kedua pula untuk kau penjarakan dia. Kau faham? Okay, alright. So, sebab tu, cadangan saya lah kalau anda nak filekan untuk kes perintah nafkah, untuk anak ke, okay, untuk anda sendiri ke, okay, maksud tambah-tambah kalau yang berlaku cerai, okey. Kalaulah si ayah tadi bekerja, sebaik-baiknya mohon untuk dapatkan potongan gaji. Kalau dapat potongan gaji, dah cakap banyak dah. Mahkamah akan keluarkan perintah akan diserah pada majikan. Jadi berapa jumlah yang wajar yang mahkamah tentukan tadi, majikan tolak dulu masuk ke akaun yang sepatutnya, baru pihak dia dapat baki gaji. Kalau kata minta dia bank in ke akaun, itu yang biasa akan menjadi penangguhan demi penangguhan. Dan kalau perintah tadi dah ada, okey, 2 keadaan. Anda filekan untuk penguatkuasaan, sebut tadi kan, okey, filekan untuk penguatkuasaan perintah. Dalam masa yang sama, filekan juga untuk tunggakan lah. Sebut tadi kan, dia dah perintah dah bulan lepas katakan. Kemudian tunggu 3-4 bulan, tak keluarkan juga, tak dapat juga. So, kalau perintah bulan 1, sekarang nak file penguatkuasaan, dah berapa bulan dah? 6-7 bulan dah. Kan? Jadi, 6-7 bulan yang dia tak buat itu, anda boleh claim untuk nafkah tertunggak. Dalam masa yang sama, filekan penguatkuasaan. So, dia kena bayar juga yang tertunggak. Hak penguatkuasaan tu dia kena jawab. Kenapa tak bayar?
So kalau mahkamah tak dapat alasan yang sewajarnya, masa tu dia kena denda ataupun penjara. Okey? Jelas? Clear Alright. Okey, itu berkaitan dengan nafkah tertunggak dan cara dia sama je lah. Filekan dekat mahkamah, buat tuntutan. Okey, buat tuntutan dekat mahkamah. Okey, kalau ada setengah negeri yang memang ada disediakan borang, okey. Kalau kata contoh tak ada borang, anda boleh sediakan punya tuntutan lah. Okey. Kalau ayah tak dapat dikesan, ni tak boleh lah, kena cari. Kalau ayah tak dapat dikesan, memang kena cari. Nak cari boleh rujuk dengan Jabatan Pendaftaran ke, dengan buruh ke. Sebab dia kena pergi ke mahkamah. Dia kena tahu apa kerja dia. Okey? Dan kalau contoh tak bekerja pun, pihak lawan anda mesti tahu dia ada pendapatan. Pendapatan tak semestinya bekerja Anda kena tolong mahkamah, kena bagi tahu dengan mahkamah berapa yang dia ada, pendapatan apa yang dia ada. Saya ada kes dah, dia begitu mahkamah dia tak kerja, tapi bila cek balik, dia mewarisi pusaka, rumah sewa, ada berapa buah rumah yang pendapatan dia lebih ke RM4,000 juga sebulan. So maksudnya memang kena ada bukti yang dia itu berkemampuan. Hakim takkan selidik, jadi anda kena tolong hakim. Okey? Memang ada kes. Anggrek jingga. Ada kes anggrek jingga? Memang ada kes. Memang dah ada kes pun yang dah kena penjara. Boleh cari balik. Awal tahun baru ni pun ada. Okey, banyak dah sebenarnya. Bukan tak cantik dekat paper. Memang ada. Okey, point dia, anda yang dah dapat perintah, tolong buat pula penguatkuasaan. Masalahnya adalah bila anda yang tak kuat kuasakan perintah. Bila anda tak kuat kuasakan perintah, mahkamah tak tahu perintah tersebut tak dilaksana. Kena ingat mahkamah ataupun hakim dah keluarkan dah dia punya arahan, perintah. Dia bukan ikut bontot kita buat ke tak. No Anda yang kena buktikan dekat hakim yang perintah tak dibuat. Kena tolong hakim. So kalau anda buktikan perintah tak dibuat, hakim akan tolong anda untuk penjarakan dia. Bukan atas kertas. Bukan atas kertas. Memang dah ada pun sebenarnya. Okey, untuk Liza, untuk nafkah tertunggak. Okey, saya nak bagi tahu bukan semata-mata untuk nafkah tertunggak. Alright. Yang sebenarnya apa-apa kes di mahkamah syariah tidak wajib menggunakan peguam syar'i. Okey. Minta maaf sekali ada peguam saya pula. Okey, tapi ini saya beritahu terang tidak wajib menggunakan peguam syar'i. Cuma peguam syar'i ini adalah pihak yang memang berkelayakan, yang ada info, yang ada ilmu. Jadi anda memang biasanya perlukan mereka. Kalau contoh anda dah ada ilmu atau anda dapat bantuan daripada siapa-siapa untuk membantu, tak ada masalah lah. Anda boleh filekan sendiri. Yang penting anda tahu macam mana nak buat, tahu apa benda yang perlu dibuat. Okey? Alright? Okey, jelas? Okey. So, saya nak tambah sikit lagi berkaitan dengan nafkah tadi. Mana tadi? Lupa dah tadi dah. Okey. Alright. Okey. Untuk nafkah. Okey. Khusus untuk nafkah anak, pastikan ada 3 kategori. Kalau anak anda masih bersekolah, 3 kategori. 1, keperluan bulanan. Kemudian ada keperluan untuk perayaan. Kemudian ada pula keperluan untuk awal tahun, hujung tahun. Okay? Awal persekolahan, hujung tahun. Okey? Jadinya, okey, kalau anda tak buat yang detail, perayaan lah, awal persekolahan lah, maka akan kacau bajet bulanan. Sebab tu, kalau kata contoh anda nak filekan kes untuk nafkah anak, 3 kategori. Okey? 3 kategori. Okey. Dan, kalau contoh katakanlah, anda dah filekan. Kemudian, mahkamah tentukan sebagai contoh, ketika berlaku perceraian, anak umur 5 tahun. Hakim luluskan nafkah untuk bulanan RM500. Okey, perayaan ada, awal persekolahan ada. Tapi bila anak makin meningkat usia, contoh sekarang mungkin dah 10 tahun ke 15 tahun, duk 500 tu je juga. Tak cukup kan? Okey, so anda boleh ubah perintah. Anda kena filekan pula kes ubah perintah. So yang ni pun jangan risau. Anda hanya perlu pergi ke mahkamah, bagi tahu saya nak filekan untuk kes ubah perintah, bagi tahu apa perintah yang ada sebelum ni, bagi tahu sebab kenapa nak ubah perintah. Antaranya anak dah makin membesar, keperluan dah makin bertambah, mungkin dia juga pun dah makin senang lenang kan, rezeki tak tahu kan, okey? So, itu yang saya sebut tadi, okey? Boleh filekan untuk ubah perintah disesuaikan dengan umur anak
anda. Okey? Alright? Okey? So, don't worry. Okey? Mahkamah tak panggil lagi. Sabar. Sekarang ni memang isu PKP ni memang kita ada tangguhan kes. Okey? Cuma satu saya minta. Alright? Untuk berurusan dengan mahkamah memang tak mudah. Okey? Memang tak mudah. Satu kes saya, kalau anda perasan pagi tadi saya dah share. Tadi saya dah share kes macam mana isteri yang masa 2 tahun kahwin nak diodok dengan gunting. Tapi tak jadi cerai. So sekarang ni nak filekan kes. Alright. So dia sebutlah tarikh dapat dah minggu depan. Tarikh dapat minggu depan 9/8 dia kata. So dia tahu untuk bicara. Saya beritahu dia tu bukan bicara, tu sebutan. Sebutan. Nak beritahu untuk anda semua, ketika anda filekan kes, dapat tarikh untuk yang kali pertama, itu kes sebutan. Maksudnya kes tu baru nak disebut. Dalam peringkat baru sebutan, baru proses nak mengenali kes. Gitu. Okey? So, pihak sana mungkin nak menjawab. So, untuk sebutan saja ambil masa biasa kalau bukan pandemik 3 bulan paling kurang. Okey? Dan kalau melibatkan keseluruhan sampai perbicaraan, bukan waktu pandemik, 9 ke 10 bulan. So, tolong pastikan tekad, pastikan kuat semangat sebab kes memang banyak. Yang penting anda kuatkan hati, anda nak dapatkan bahagia anda, nak dapatkan keterangan hidup, nak dapatkan hak anda dan hak anak anda. InsyaAllah. Biasa orang sebut, bukan senang nak senang. Okay? Alright? So, untuk itu, setakat tu saja untuk pengurusan hari ni, okey. Saya minta maaf hari ni kena lambat sikit, okey. Sebab tadi saya ada sesi habis kan Zohor pun sekarang dah lambat sikit kan, okey. So, tak nak saya terkejar-kejar dengan solatnya semua, okey. So, saya pun ada sesi berketiga pula. Untuk anda, seperti tadi ada yang nak perlukan khidmat saya. Kalau anda perlukan khidmat saya, okey, nak filekan cerai ke, masalah keluarga ke, tak confuse lagi nak cerai ke tak ke kan, okey. InsyaAllah saya boleh bantu setakat yang termampu, pengalaman lebih dari 3 tahun dengan ilmu yang ada insyaAllah. Okey, setakat yang termampu saya akan cuba usahakan. Tapi tolong berurusan dengan admin 0132477885. Sekarang ini ada diskaun. Cara paling mudah nak berurusan dengan saya, gunakan sesi temu janji WhatsApp. Bayar RM60. Charge anda boleh gunakan khidmat saya sepanjang hayat. Simpan nombor saya untuk kes anda saja. Anda hanya perlu tag saya bila-bila masa. Tengah malam ke kau nak tag, kau tag lah. Tapi saya akan bagi jawapan selewatnya 48 jam. Banyak So bagi masa kat saya, ruang kat saya. Okay? So, deal dengan admin, insyaAllah saya akan bantu anda. Untuk itu, sekian saja dan minggu depan, minggu depan kita akan ada satu lagi FB Live, 11 hari bulan 8. Okey? 11 hari bulan 8, topik kali ini, sampai bila perlu diberikan peluang. Gitu. Okey, nombor phone sekali lagi. Nombor phone saya 013-2477-885. Nak mudah, masuk dekat Facebook, tengok dekat cover dia. Ada dekat situ. Okay? Alright, so insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Moga kita semua dijauhkan daripada jangkitan COVID-19. Moga kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga mungkin yang terjangkit, moga Allah berikan kesembuhan, sihat kembali walafiat. Dan ya Allah, tolong angkatkan wabak ini. Ya Allah, kembalikan bumi ini kepada kesihatan yang baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.